Bismillah walhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan salah satu daripada nama-nama Allah yang indah, iaitu Asy-Syafi. Asy-Syafi iaitu Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh. Tuhan yang Maha Penyembuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan yang Maha Penyembuh. Bukan setakat Allah Taala menyembuhkan penyakit-penyakit yang zahir sahaja yang ada pada tubuh badan kita, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga penyembuh bagi segala penyakit-penyakit hati yang ada pada manusia. Dan maksudnya tidak ada satu pun yang mampu menyembuhkan penyakit melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan sebagaimana Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala naqalkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dan Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Apabila aku sakit, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyembuhkan. Maksudnya apa? Jika aku ditimpa sesuatu penyakit, maka tidak ada satu pun yang mampu menyembuhkan aku melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kepada kesembuhan pada aku. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa bacakan satu doa. Ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu hadis sahih kata Aisyah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membacakan doa perlindungan kepada salah seorang daripada ahli keluarganya. Sambil Nabi mengusap tangan kanan, kemudian Nabi bacakan doa. Nabi doanya apa? Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa washfih. Wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbin nas, ya Allah, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang pelindung bagi sekalian manusia. Azhibil ba'sa washfih, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Wa anta syafi, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak beramal dengan nama Allah Asy-Syafi? Yang pertama sekali, wajib kita i'tiqad yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya doktor, bukannya ubat, tapi Allah. Sama juga kita kiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Yang mengenyangkan kita hanya Allah, bukannya makanan. Yang menghilangkan dahaga kita hanya Allah, bukannya minuman. Begitu jugalah kita i'tiqadkan bahawa yang menyembuhkan kita semua hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya ubat, bukannya doktor. Yang pertama sekali. Yang kedua, cara untuk kita beramal, sekiranya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan, ataupun kita diuji dengan sesuatu penyakit, dah puas kita berubat tapi tak sembuh-sembuh juga, maka kita perlu jadikan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dan utama. Ini yang kita perlu beramal. Jadikan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dan yang utama. Kebanyakan yang berlaku, mereka meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala ni jalan yang terakhir. Dah pergi hospital, dah jumpa doktor-doktor pakar, dah pergi klinik-klinik swasta yang famous, kan? Bila dah habis dah usaha, dah tak ada jalan penyelesaian lagi, dah tak ada jalan penyelesaian lagi, kan? Doktor kata kamu tak ada harapan nak sembuh ni, maka barulah dia angkat tangan berdoa, ya Allah, sembuhkanlah aku. Jalan terakhir. Kebanyakannya menjadikan Allah ni jalan yang terakhir, kan? Barulah panggil imam, tolong buat doa selamat, kan? Tolong baca Yasin, kan? Jadi kebanyakannya menjadikan Allah Ta'ala ni jalan terakhir bagi mereka, kan?
dia meletakkan keyakinan 100% kepada doktor-doktor pakar, kan? Sedangkan dia lupa bahawa Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit. Maka tuan-tuan, sekiranya kita diuji dengan sakit, caranya kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dan utama. Sepatutnya kita libatkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita bertemu dengan doktor, iaitu dengan cara sebelum berjumpa dengan doktor kita berdoa dulu. Ya Allah, permudahkanlah urusanku ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kesembuhan untukku ya Allah. Maka insya-Allah Allah akan jadikan doktor dan ubat itu penyebab kita sembuh. Sebab kita dahulukan Allah Ta'ala. Sama juga dengan kaedah dia, kan? Sekiranya kita nak makan, kita makan dulu ke kita baca doa dulu? Kita baca doa dulu baru makan. Sekiranya kita nak keluar daripada rumah, kita keluar dulu ke kita baca doa dulu? Kita baca doa dulu sebelum kita keluar. Sekiranya kita nak tidur, adakah kita tidur dulu ataupun kita baca doa dulu? Kita baca doa dulu, kan? Maka begitu jugalah sekiranya kita nak berusaha untuk berubat, berdoa dulu, barulah kita berusaha berjumpa doktor. InsyaAllah Allah Ta'ala akan sembuhkan kita kerana kita menjadikan Allah yang pertama dan utama, kan? Sesiapa yang meletakkan nasibnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia serahkan 100% pada Allah, kemudian dia berusaha dan berikhtiar, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Berdoa dulu, mohon pada Allah Ta'ala dulu, barulah berubat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kurniakan kesembuhan. Dan yang ketiga tuan-tuan, iaitu cara untuk kita beramal dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asy-Syafi. Ada satu kisah yang diriwayatkan, kisah Nabi Musa alaihi salam, yang diceritakan dalam kitab Nuruz Zalam, kan? Nabi Musa alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sakit gigi, kan? Kemudian Allah telah wahyukan kepada Nabi Musa supaya minta tolong dengan Allah. Ya Allah, apakah ubatnya? Maka Allah memberitahu, kamu pergi ke belakang bukit sana, ada daun yang boleh menjadi ubat bagi sakit gigi kamu, kan? Maka Nabi Musa AS pun pergi, kan? Jumpalah daun tu, ambillah, maka sembuhlah penyakit Nabi Musa AS. Sakit gigi Nabi Musa tu sembuh. Selepas beberapa ketika, Allah telah uji lagi Nabi Musa, sakit balik, kan? Gigi tadi sakit balik, kan? Maka Nabi Musa pun pergi ke belakang bukit, ambil daun tadi, buat perkara yang sama, sakit gigi yang sama, daun ubat yang sama. Tetapi kali yang kedua ni Allah Ta'ala tidak bagi kesembuhan, maka diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pun tanya, Wahai Allah, wahai Tuhan, kenapa sebelum ni aku sakit gigi yang sama, ubat yang sama sembuh, tapi hari ni aku sakit gigi yang sama, ubat yang sama, tapi tak sembuh, bahkan makin sakit lagi. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum ni kamu meyakini bahawa yang menyembuhkan itu aku, tapi sekarang kamu berkeyakinan bahawa daun itu yang menyembuhkan, maka aku tidak sembuhkan. Maka nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala yang menyembuhkan, tidak ada yang lain yang menyembuhkan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah ni nak mengajarkan kepada kita bahawa Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi Musa berusaha, kan? Pergi belakang bukit, ambil daun, jadikan sebagai ubat. Sedangkan Allah Ta'ala mampu untuk menyembuhkan Nabi Musa tanpa ubat, kan? Kenapa? Nak mengajarkan kepada kita adanya usaha, adanya sebab, kan? Adanya sebab. Tapi bukanlah kita bergantung 100% kepada sebab itu. Kesannya kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Kita sebagai hamba perlu berusaha. Cuma keputusan yang muktamad hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah adab kita berubat. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan dengan keadaan sekarang, kan? Keadaan sekarang, kan? Kita disuruh ikut SOP, kita disuruh pakai mask,
kita disuruh cucuk vaksin kan, kita disuruh kurang keluar daripada rumah kan. Ini merupakan satu usaha kita untuk mengelakkan diri daripada wabak yang sedang melanda ni kan. Pada masa yang sama, jangan lupa kita bertawakal, serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itulah sahaja perkongsian saya pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tegur diserasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.